Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ramadan Karim. Semoga semua sekali berada dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maksudnya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan, maka apakah ada orang yang mengambil pengajaran? Sadaqallahul Azim. Okay, jadi kat sini hari ini Ustazah nak berkongsi tentang dua isu yang selalu Ustazah dapat. Ustazah dapat daripada ramai pertanyaan, banyak pertanyaan yang diajukan kepada Ustazah. Jadi Ustazah simpulkan kepada dua isu. Yang pertama, baca Al-Quran tetapi tidak faham, maka seperti tidak ada apa-apa makna. Okey? Membaca Al-Quran rasa macam tak ada makna sebab tak faham. Okey. Yang kedua, isu yang kedua agak complicated. Okey. Menghafal lupa. So, buat apa nak menghafal? Kenapa perlu nak terus menghafal? Dia agak complicated yang kedua ni. Yang kedua ni selalu Ustazah dapat daripada pelajar-pelajar yang berada dalam institusi tahfiz. Okey. Sebelum Ustazah pergi, Ustazah membincangkan Ustazah punya pandangan terhadap terhadap isu pertama ni. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dah tahu lama dah apa yang dialami tentang tentang isu pertama ni. Apa yang dialami oleh ramai orang tentang isu pertama ni. Jadi kalau kita nak berbicara tentang ganjaran yang Allah Taala telah sediakan, kita boleh jumpa banyak hadis, banyak ayat dalam Al-Quran sendiri yang memberitahu tentang ganjaran orang yang membaca Al-Quran. Jadi kalau kita nak cakapkan begitu, kita boleh kata membaca Al-Quran tidak sia-sia walaupun kita tidak faham, kerana apa? Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran yang banyak. Itu secara terus yang boleh Ustazah cakapkan. Allah Ta'ala janjikan pahala yang banyak bagi orang yang membaca Al-Quran. Walaupun tak faham. Antaranya hadis Rasulullah yang menceritakan yang menyebut tentang pahala bagi setiap satu huruf yang disebut, bukan alif lam mim satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Setiap satu huruf membawa kepada 10 kebaikan, kan? Selalu kita dengar tentang hadis itu. Kemudian cuba kita pandang bahawa setiap ganjaran yang telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba kita pandang ia adalah jawapan kepada persoalan, kepada isu pertama. Cuba kita pandang ia adalah satu pemberitahuan yang melangkaui masa, sehingga ke masa akan datang. Cuba kita bayang bahawa itu semua menjawab kepada apa yang sedang kita cakap pada hari ini. Allah Ta'ala menjawab. Ustazah buka terus. Allah Ta'ala menjawab di dalam surah Fatir, ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yang ini Al-Quran, dan melaksanakan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Sadaqallahul Azim. Perniagaan ataupun perdagangan yang tidak akan rugi. Siapa yang mampu menjamin perdagangan yang tidak akan rugi? Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala garanti berdagang, menjalankan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah rugi. Jadi membaca Al-Quran ini tempatnya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak faham. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustazah ulas tentang Ustazah punya pendapat. Pendapat Ustazah dia tentang proses. Tentang proses. Membaca itu adalah proses awal untuk kita memahami Al-Quran.
kita tidak akan faham kalau kita tidak mulakan dengan membaca. Dan membaca itu bukanlah satu peringkat yang lain. Kita tinggalkan membaca untuk kita faham. Tidak. Membaca itu, dia bermula dengan proses membaca dan dia seiring. Dia seiring dan dia terus. Walaupun kita sudah faham, tetapi membaca itu tidak tinggal. Okey? Membaca itu tidak tinggal. Walaupun kita telah faham, membaca itu tidak tinggal. Kita kena ingatkan, membaca itu permulaan proses. Okay, membaca adalah permulaan proses dan dia adalah seiring dalam setiap peringkat. Walaupun ketika itu kita telah faham dan kita telah amalkan. Membaca masih tidak tinggal. Tetapi kenapa kita rasa macam membaca itu kita sudah mula rasa macam kita tak tentu arah? Ustazah akan ulaskan ketika membincangkan tentang isu yang kedua. Okey. Kemudian kita kena jelas kenapa kita nak faham Al-Quran. Okey, kenapa kita nak faham Al-Quran? Kenapa kita belajar dalam hidup kita? Kenapa kita belajar math? Kenapa kita belajar math? Okey. Kalau tanyakan ini ada banyak jawapan. Antaranya kerana tak mahu ditipu. Tak mahu ditipu dan tidak mahu menipu. Okey, dalam perniagaan, dalam kehidupan yang kita kebanyakannya kita nak elak perkara-perkara yang menindas orang dan kita mengelak untuk daripada dianiayai orang. Okay, macam tu juga belajar sejarah. Kenapa kita belajar sejarah? Kebanyakannya akan kata supaya untuk mengambil pengajaran supaya kita tidak lakukan seperti itu ataupun kita menjadi seperti yang menjadi contoh dalam sejarah kita. Okey, itu bila kita belajar sejarah. Kerana apa? Kerana kita jelas. Kita jelas kenapa kita nak faham sangat, sebab supaya kita dapat manfaat itu. Kefahaman itu kita ada supaya untuk kita gunakan. Jadi begitu juga. Dalam Al-Quran kita kena jelas kenapa kita nak faham Al-Quran. Kita belajar Al-Quran, kenapa kita nak faham Al-Quran? Kerana apa? Tidak lain tidak bukan sebab hidup kita memang kita kena praktikkan apa yang kita faham dalam kehidupan kita. Sehingga kan terjemahan Al-Quran itu dizahirkan dalam perilaku dan corak hidup seharian kita. Okay? Al-Quran itu adalah hidup kita. Okay? Al-Quran itu adalah apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Okay? Kita kena jelas supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang diredai olehnya. Dan Al-Quran itu adalah rahmat terbesar yang Allah Ta'ala bagikan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, 'Allamal Quran. Ar-Rahman, the one and the ultimate yang maha pengasih. Siapa dia? 'Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Okay? Yang telah mengajarkan Al-Quran. Selepas daripada ayat dalam surah Ar-Rahman itu, selepas daripada 'Allamal Quran, Allah Ta'ala menyebut tentang nikmat-nikmat besar yang berada di sekeliling kita. Nikmat-nikmat yang biasa kita lihat tetapi sangat penting, sangat asas kepada kita, sangat-sangat diperlukan oleh kita. Dan hanya dia sahaja yang mampu bagi. Iaitu siapa? Ar-Rahman, yang maha pengasih. Tanda kasih Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi dalam kehidupan kita. Dan nikmat yang paling besar Allah Ta'ala telah bagi ialah Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Ta'ala telah mudahkan Al-Quran untuk kita mengambil sebagai peringatan. Kan? Allah Ta'ala telah mudahkan Al-Quran untuk kita baca. Allah Ta'ala telah mudahkan Al-Quran untuk kita faham. Okay. Jadi banyak. Dan Allah Ta'ala telah mudahkan Al-Quran untuk kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.